Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, kita menyambung dan balik sedikit ke ayat 82 surah Yusuf. Bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang keempat, muka surat 609. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ dan kafilah yang kami datang bersamanya, sungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Jadi dalam episod yang lalu kita telah bincangkan bagaimana anak-anak ni bila pulang kepada Nabi Yaqub AS, maka kegundahan mereka, kegelisahan itu yang memangnya berasas kerana adik mereka telah pun ditangkap, ditahan, maka di situlah mereka berkata kepada ayah, nanti kalau jumpa dengan ayah, pesan yang tua itu bernama Rubel ataupun Yahuza ataupun Syam'un, nanti kalau jumpa dengan ayah tak percaya, suruhlah ayah bertanya kepada penduduk negeri yang kita berada di situ, yang menyaksikan kejadian itu. Tentulah peristiwa ini peristiwa besar, walaupun zaman dahulu tidak ada sistem menularkannya, memviralkannya, tapi tentulah peristiwa seperti itu akan menarik perhatian ramai pihak. Mungkin dia telah tersebar ke semua pelosok dunia bahawa golongan yang pada awalnya mendapat kemuliaan, penghormatan, dijamu khusus ketika datang, tiba-tiba mereka melakukan kesilapan besar, iaitu mengambil kesempatan mencuri barang milik diraja. Maka di sini telah kita pelajari ini satu gaya bahasa dalam bahasa Arab. Boleh kita terjemahkan, dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ, iaitu kawasan sekitar yang memang telah pun ditularkan, tersebar luas peristiwa yang berlaku. Dan tanyakan juga kepada kafilah yang kami datang kepadanya, kerana mereka menyaksikan peristiwa itu. Tentu ayah tahu akhirnya kami tidak berbohong, dan apa pun kesimpulan ayah tentang apa yang kami sampaikan, ia adalah membuktikan kami orang yang benar. Maka mohon ayah memahami situasi, keadaan, perhatikanlah musibah yang berlaku kepada kita. Dalam bahasa Arab, untuk tuan-tuan, ini satu bab dipanggil bab majaz, iaitu umpama kalau seseorang boleh kita sebut, tanyalah sekolah tersebut. Sekolah tu memang teruk, umpamanya perkataan sedemikian memang kita selalu dengar. Dia bukan merujuk pada sekolah yang buruk, tapi dia merujuk kepada sikap penghuni sekolah itu ataupun kampung tersebut. Macam juga kita kata bahasa Arab, pergi open house ni makan apa? Makan kambing. Takkan kambing tu seko-seko kita makan, kita mesti makan dagingnya. Jadi maksud di situ adalah laham al-ma'is ataupun ghanam ataupun kharuf, bukan kita pergi makan kambing dengan kulit, dengan bulu, dengan kepalanya sekali. Maka itulah dia kaedah dalam bahasa Arab. Maka dari sudut apa yang dia boleh difahami, mafhumnya, boleh dihadzaf mudhaf yang ada kat situ, iaitu laham asyati ataupun laham al-kharuf. Laham itu tak disebut, madailah sebut kambingnya. Kita makan ayam kat sana, ada ikan tak? Ayam je kita makan. Takkan ayam tu seko, kita makan daging ayam sebenarnya. Maka itulah konsep majaz yang ada dalam bahasa Arab dan juga bahasa-bahasa di dunia. Maka ini dipanggil mudhafun ilaihi lah tadi, macam kita belajar tadi, bahawasanya bila disebut perkataan was'alil qarya, tanyalah kampung, maknanya ahli qarya ada kat situ. Perkataan penghuni, tanyalah orang daripada negara tersebut. Macam pernah kita belajar umpamanya Jerman membelasah Indonesia. Contoh kita sebut perkataan itu, macam mana pula negara Jerman boleh belasah Indonesia? Bukan, mana pasukan bola sepaknya. Begitu bahasa yang digunakan dalam bahasa Arab, dan dia ada dalam semua bahasa di dunia sebenarnya. Tinggal lagi ada keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan yang dipanggil sebagai mudhaf dengan mudhafun ilaihi itu satu daripada mengambil tempat yang lain. Ada keadaannya. Seperti kita bercakap tadilah, kalau kita nak bercakap dengan anak ustaz, maka kita tak boleh kata kita bercakap dengan ustaz. Kita nak bercakap dengan anaknya, ustaz tu tak boleh mewakili anaknya. Ada keadaan seperti itu. Jadi begitulah penggunaan dalam bahasa Arab. Bab usul dibincangkan perkara itu. Sekiranya dia mafhum, difahami dari penggunaan tersebut, maka boleh digunakan. Tapi kalau ia mengelirukan, maka tidak boleh digunakan. Maka kemudian disebut perkataan wal 'ira allati aqbalna fiha. 'Ir ni juga telah kita pelajari bahawa dia merujuk kepada kumpulan haiwan liar yang asalnya merujuk pada keldai ke ataupun unta ke. Tapi bila dah difahami dengan konteks adanya mahzuf, adanya mahazif yang kita pelajari dalam bab tadabbur kepada ayat Al-Quran ni, mesti ada unsur sedemikian. Maka yang merujuk kepada ashabaha lah, merujuk kepada pemilik-pemilik kafilah
siapalah itu pemilik unta ataupun pemilik tunggangan tersebut, tanya kepada manusianya lah, bukan tanya kepada haiwannya. Jadi kemudian datang ayat yang ke-83, apakah jawapan ayah? Maka di sini juga ada mahazif, ada matuyat, satu yang tidak disebutkan, mada ilah untuk kita lihat. Tirai pun dilaburkan dan masuklah ke episod yang baru. Bab kata Said Qutb dalam fi Zilalul Quran, maka qala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu ayatiani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Ini merupakan jawapan daripada Nabi Yaqub alaihi salam, iaitu baginda berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik adalah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka itu semuanya kepadaku. Sungguhnya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi si ayah ni, Nabi Yaqub, tak dapat percaya apa yang diungkapkan oleh anak-anaknya. Baginda berkata, bukan seperti apa yang kamu katakan. Binyamin tidak mencuri, bahkan yang sebenarnya adalah diri kamu yang memperindahkan satu perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik, itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah yang Maha berkuasa mendatangkan mereka semuanya kepadaku, iaitu Binyamin ataupun Bunyamin ini, kemudian abang kamu yang seorang tu, Rubail ataupun Yahuza ataupun Syamun itu, bersama dengan Yusuf. Sungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi dalam ayat ini timbul nama Yusuf alaihi salam. Ini menggambarkan kepada kita betapa keterikatan yang ada pada hati si ayah, seperti disebut oleh Al-Imam Al-Fakhrazi dalam tafsirnya. Bagaimana sebutan Nabi Yusuf ini tidak lekang dari jiwa Nabi Yaqub alaihi salam. Kenapa tuan-tuan? Kerana sebutan ini ada banyak sebab lah, seperti diuraikan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya. Pertama, al-huzun al-jadid yuqawi al-huzun al-qadim al-kamin wal-qarakh idza waqa'a al-qarhi. Jadi kesedihan yang berlaku sekarang kehilangan dua manusia serentak, iaitu Binyamin dengan salah seorang anaknya, abang ni Yahuza ke ataupun Syamun ataupun Rubail ke. Ini hilang serentak, menambah lagi kesedihan yang berlaku tahun-tahun yang lalu atas kehilangan Nabi Yusuf AS. Tentulah zaman berlalu ni tuan-tuan, tempoh yang telah kita pelajari berapa puluh tahun mereka terpisah ni, tentulah dia menjadi satu kenangan pahit buat si ayah. Keliling kita pun bila ada peristiwa seperti ini, usahakan hilang tak tahu di mana nak dikuburkan. Kalau yang meninggal dunia pun masih lagi bekas pada hati si ayah, si ibu pada hari raya contohnya. Teringat mengatakan kepada cucu-cucunya, pakcik kamu yang seorang tu kalau ada dah jadi arkitek dah, dia pandai dia melukis macam kamu. Teringat si ayah, susah nak hilang perasaan sedih seperti itu tuan-tuan. Jadi menyebut Nabi Yusuf oleh si ayah Yaqub ini juga, kata Imam Al-Fakhrazi dalam tafsirnya, anna Yusuf wa akhahu kana min ummin wahidatin wa rubbama kanatil mushabahatu bainahuma fi surati was sifati akmal fa kana Yaqub alaihi salam yatasalla bi ru'yatihi an ru'yati Yusuf alaihi salam. Jadi bila disebut sekarang Binyamin ditahan atau Bunyamin ini ditahan, maka si ayah leka-leka teringat Bunyamin itu, teringat Yusuf yang hilang sebelum tempoh tersebut, kerana keserupaan wajah mereka tentulah demikian, kerana Bunyamin dengan Yusuf datang dari ibu yang sama, ayah yang sama, syaqiq. Maka penyebutan Yusuf itu adalah kerana teringat Bunyamin, dan Bunyamin mirip pada rupa Yusuf AS. Lagi kata Imam Al-Khurazi, ini kelebihan yang terdapat pada tafsir Al-Kabir. Amat zalimlah mereka yang mengatakan bahawa dalam tafsir Al-Kabir ni semua perkara disebutkan melainkan tafsir. Ini kata-kata yang amat tidak bertanggungjawab, kerana bila kita membaca tafsir Al-Kabir oleh Imam Al-Khurazi ni tuan, Syekhul Islam, ulama terkemuka keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ni, dan beliau bangga dengan keturunannya yang mulia itu. Kita akan lihat bagaimana paradigma berfikir para ulama tafsir ni begitu luas sekali. Kata Imam Al-Khurazi lagi bahawa annal musibah fi Yusuf kanat asl masaibihi allati 'alayha tarattaba sa'ir masaib wa razaya. Bahawa musibah yang terbesar yang berlaku dalam kehidupan Nabi Yaqub alaihi salam adalah musibah ujian kehilangan Yusuf ini. Maka semua perkara yang berlaku menyebabkannya teringat akan Nabi Yusuf alaihi salam, puteranya itu. Jadi demikianlah yang dapat kita lihat penjelasan oleh Imam Al-Fakhrazi mengapa disebut tentang Yusuf ketika musibah yang baru ni berlaku, kerana keterikatan hati dengan Nabi Yusuf itu begitu ketara dan begitu jelas dalam ayat yang disebutkan. Demikian juga anna hadhihi al-masaib al-jadida kanat asbabuha jariyatan majra al-umur allati yumkin ma'rifatuha wal bahthu anha faqad kana alayhi salam ya'lam anna haula'i fil hayati wa ma Yusuf fama kana ya'lam makanan wal musibah fihi kayfiyah fa li hadhihi al-asbab 'azma wajduhu ala mufaraqati
putih, wa qawiyat musibatuhu 'ala al-jahli bihali. Kerana musibah yang berlaku sekarang ni berkaitan dengan Bunyamin, kehilangan Bunyamin, maka dia tahu Bunyamin ditahan. Dan abangnya pula Yahuza ke atau Syam'un ataupun Rubil itu pun dia tahu. Dia telah pun ihtabasa nafsahu, dia tidak mahu pulang kerana kesedihannya tak dapat menekan janji ayah. Maka dia tahu juga di mana anak itu berada. Tetapi Yusuf AS tak tahu kat mana berada sekarang. Maka itu tujuannya mengungkap Nabi Yusuf itu, nama Yusuf AS, putera yang amat dikasihinya itu, bertujuan untuk meringankan beban yang sedang dialami oleh Nabi Allah yang mulia ni. Maka datang ayat yang berikutnya untuk kita lihat, iaitu ayat yang ke-84. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzni fahuwa kadhim. Dalam ayat ke-84 ini bermaksud, dan Yakub paling dari mereka, iaitu anak-anaknya, saya berkata, duka citanya aku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih kerana kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan marahnya terhadap anak-anaknya. Jadi setelah mengucapkan kata-kata itu, Nabi Yakub paling mereka. Boleh kita faham konteks ayat siyaqul ayat menunjukkan demikian, meninggalkan anak-anaknya, mungkin cucu-cucunya juga pada waktu itu, menyendiri seraya berkata, mengadu kepada Allah, duhai duka citanya diriku terhadap Yusuf, dan kerana tangisnya yang demikian terhadap peristiwa yang telah berlaku dan sedang berlaku, maka kedua matanya menjadi putih, iaitu buta. Ni kinayah anil ama, dia merujuk kepada satu keadaan yang berlaku, kesedihan amat sangat, penglihatannya menjadi kabur kerana kesedihan, mungkin juga makna demikian, dan dia seorang yang mampu menahan dirinya sehingga betapa pun sedih, betapa besar malapetaka ujian yang dialaminya, dia tidak melakukan perkara-perkara yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni para ulama tafsir berbeza-beza pandangan dalam menghuraikan keadaan sedemikian. Antara kata-kata mereka iaitulah daripada Ibnu Abbas, menunjukkan bahawa hadhil maqala ni merupakan kata-kata yang menunjukkan kepada gaya mubalagha, satu keadaan yang ekstrim rasa sedih terhadap apa yang berlaku pada anaknya, pada dirinya. Dan kalau kita belajar sifat-sifat seorang Nabi, antaranya mesti sempurna di surut kejadian. Tapi sekarang apa yang berlaku kepada Yakub AS, iaitu baginda ditimpa buta, penyakit menyebabkan mata menjadi buta. Ini menunjukkan satu sifat tidak sempurna seorang Nabi. Bagaimana keadaan itu boleh berlaku? Dalam tafsir Fathul Bayan fi Maqasidil Quran oleh Al-Imam Abi Tayyib Siddiq bin Hasan bin Ali Husaini Al-Qanuji Al-Bukhari rahimahullah, seorang ulama tafsir dari keluarga asyraf yang sangat mulia, keluarga Rasulullah SAW, menjelaskan bahawa ini merujuk kepada satu peristiwa yang berlaku selepas baginda dilantik menjadi Nabi. Kalau sebelum dilantik menjadi Nabi, maka itu sifat yang tidak sempurna, tidak melayakkannya untuk menjadi seorang utusan Allah. Tetapi kalau baginda telah pun menjalankan peranan berdakwah sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, kemudian baru ditimpa satu penyakit yang menjadikan fizikalnya tidak sempurna, maka itu tidak menjadi masalah. Itu tidak jadi masalah seperti yang berlaku kepada Nabi yang kita pelajari juga, Nabi Ayub AS, iaitu baginda ditimpa penyakit. Nanti kita akan bincangkan, ada izin, ada peluang, kesempatan kita lihat dalam surah Al-Anbiya kisah Nabi Ayub AS. Jadi wabiyadat aynahu minal huzni ini inqalaba sawadu aynaihi bayadan min kathratil buka. Jadi di sini dikatakan bahawa Al-Imam Muqatil, seorang tabi'i yang terkemuka dalam tafsir Quran, lam yubsir syai'an sita sinin. Nabi Yakub kerana kesedihan yang amat sangat menimpa baginda itu, baginda menjadi kabur, tidak nampak, seperti keadaan mereka yang kurang penglihatan, terjejas penglihatannya selama 6 tahun. InsyaAllah kita akan lihat perkara ini yang menunjukkan kepada jawaz misli hadhihi alal anbiya ba'da tabligh. Kata Imam Siddiq Hasan Khan mengatakan bahawa ini kemungkinan berlaku pada seorang yang terlantik menjadi Nabi, tidak mustahil selepas menyempurnakan risalah ataupun dakwahnya, maka ditimpa penyakit yang boleh menggugat kesihatannya. Itu adalah perkara yang mungkin boleh berlaku. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.